Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Berikut adalah perkongsian pengalaman saya sekeluarga ketika menghadiri pameran Islam di sebuah masjid besar Batu Pahat, Johor, iaitu Masjid Jamek Sultan Ismail pada 27 Januari 2020. Pameran ini memaparkan pelbagai subjek seperti pedang, tongkat, batu Kaabah dan termasuk barang milik Rasulullah. Semua barangan pameran disertakan dengan sijil pengesahan dari Kerajaan Arab Saudi sebagai tanda ketulinan barang-barang tersebut. Paparan pertama ini menunjukkan sebuah pedang asal milik Saidina Husin, iaitu cucu Rasulullah. Saidina Husin dilahirkan pada 8 Januari 626 Masihi di Madinah, Arab Saudi, dan wafat pada 10 Oktober 680 Masihi di Karbala, Iraq. Beliau merupakan cucu kesayangan baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah panglima perang semenjak belasan tahun dengan didikan ayahnya Saidina Ali ibni Abi Talib. Menyelesaikan banyak masalah perang saudara antara kaum-kaum Islam, dan akhirnya Saidina Husin dibunuh di Karbala ketika dalam perjalanan ke Kufah oleh tentera Bani Umayyah. Pedang ini dipercayai adalah pedang milik Saidina Ali ibni Abi Talib, diserahkan kepada Saidina Husin serta jatuh ke tangan warisnya Ali Zainal Abidin dan yang terakhir kepada waris-warisnya di Jordan. Hulu pedang ini dihiasi dengan bentuk kepala kuda berwarna hitam kerana haiwan tunggangan pejuang Islam pada waktu perang adalah kuda. Dipercayai kuda tunggangan Saidina Ali dan Saidina Husin berbulu hitam. Ini adalah salah satu tongkat asal Rasulullah yang dipamerkan untuk tetapan generasi sekarang. Tongkat yang amat baginda sukai adalah tongkat Al-Sajjah, iaitu tongkat peninggalan dari Nabi Allah Ibrahim, dan tongkat dari kayu Al-Ayyusyah serta tongkat dari kayu lus putih. Tongkat ini berada di bawah jagaan waris-waris sahabat baginda Rasulullah. Seterusnya, pameran berkenaan batu dinding Kaabah. Menurut sejarah Islam, Kaabah dibina semula 12 kali. Para akademik dan sejarawan berkata Kaabah dibina semula antara 5 hingga 12 kali. Pembinaan pertama Kaabah dilakukan oleh Nabi Adam, selepas itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina semula Kaabah. Berikut berkenaan kunci Kaabah.
Diriwayatkan bahawa pemegang kunci Kaabah yang pertama ialah Uthman bin Talha. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, Uthman bin Talha bukanlah pengikut baginda Rasulullah. Itulah sebabnya ketika ia mendengar kabar bahawa Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju ke Kaabah, Uthman bin Talha bergegas mengunci pintu Kaabah lalu bersembunyi di atap Kaabah seraya mengancam bahawa ia tidak akan membuka pintu Kaabah untuk Rasulullah. Para sahabat yang datang bersama Rasulullah pun akhirnya terpaksa merampas kunci tersebut dari tangan Uthman bin Talha. Rasulullah dan para sahabatnya pun bergegas melaksanakan solat 2 rakaat. Sedar bahawa pintu Kaabah dipegang oleh orang yang tidak mengimani agama Allah dan kenabian Rasulnya, Abbas bin Abdul Muttalib meminta agar ia diperkenankan untuk menjadi juru kunci Kaabah. Rasulullah meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan turunnya ayat tersebut, Rasulullah pun akhirnya meminta sahabat yang merampas kunci Kaabah dari tangan Uthman bin Talha untuk meminta maaf dan mengembalikan kunci tersebut kepadanya. Mendengar permintaan maaf yang ditulus dari sahabat Rasulullah tersebut, hati Uthman bin Talha terkedu hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk Islam. Malaikat Jibril pun kembali menurunkan wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah menyampaikan kabar kepada Uthman bin Talha bahawa kunci pintu Kaabah akan dipegang olehnya dan para keturunannya kelak. Ini pula adalah pameran berkenaan darah bekam Rasulullah. Ini adalah pameran berkenaan batu ababil yang ada kaitan dengan tentera Abraha, di mana tentera Abraha dihapuskan oleh beribu burung ababil yang membawa batu api ini yang dipercayai dari neraka. Batu ini dijatuhkan dari langit menyebabkan ramai bala tenteranya dan Abraha mati terbunuh. Ini pameran berkenaan janggut Rasulullah. Para sahabat akan mengumpul janggut dan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah yang telah dipotong diberikan kepada Abu Talha. Janggut ini dibahagikan kepada sahabat yang sudah sedia menunggu semasa haji perpisahan. Ini pameran berkenaan silsilah Rasulullah. Ini pameran berkenaan rambut Rasulullah. Dikatakan rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Rambut baginda masih hidup walau jasadnya sudah tiada. Ini pameran berkenaan kain penutup makam baginda Rasulullah. Sebahagian besar penutup makam baginda ditutup dengan kain tenunan yang dibuat dari kain sutera murni berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai oleh sabuk yang menyerupai penutup Kaabah tetapi berwarna merah. Ini pameran berkenaan meteor dari angkasa. Di sini saya teringat kisah pembuatan keris Melayu kebanyakannya besi dari sumber besi meteor. Sebab itu kehebatan kekuatan keris tiada tolok bandingnya sejak dulu lagi. Ini berkenaan poster pameran Islam di mana boleh diperhatikan banyak perkara yang mungkin kita tahu dan tidak tahu.
Akhirnya saya mengambil kesempatan untuk bergambar dan membeli beberapa barangan sunnah Rasulullah seperti tasbih dan tongkat dari kayu lus, selain membeli batu meteor yang mungkin saya boleh gunakan dalam campuran dalam besi pembuatan keris untuk diri saya akan datang, kerana auranya sangat serasi dengan aura saya. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.